Tak ada cikgu. Tak ada. Okay, so insyaAllah lah untuk hari ni. Okay, cuma nak make sure nampak tak share apa slide yang saya share. Nampak? Okay, dan seperti biasa tolong catat kehadiran dekat ruangan chat lah. Okay, takut saya terlepas yang hadir secara online. Okay, yang hadir sila catat nama. Okay. So seterusnya saya akan ni lah, walaupun awak seorang, tapi tak apalah, janji boleh sebagai pemantau dekat saya. Takut saya duk sembang seorang-seorang, duk cakap seorang-seorang, tak ada ni, jadi awak boleh bagi tahu lah. Okay lah, cakap je. Okay, cikgu suara dah tak dengar, putus line dan sebagainya. Okay lah. Ayu ni baru sampai, tak apa. Okey, jadi sebelum saya mulakan dengan tajuk hari ni, kalau ikut subtopik yang saya letak dalam grup tu, nampak macam banyak. Tapi sebenarnya benda-benda tu, okey, ada sebahagiannya adalah perkara baru dalam silibus KSSM. Jadi, just nak bagi faham, kalau ikut soalan yang kita akan bincangkan macam minggu lepas, kelas kita yang lepas, okey, dia lebih banyak menumpukan berkenaan ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Tapi ada perkara-perkara subtopik yang saya listkan tu adalah sesuatu yang perlu kita ketahui lah. Okay, jadi sebelum sampai kepada tajuk tu, kita recall kembali. Kita dah belajar tajuk ikatan kimia. Kita dah belajar asas pembentukan sebatian. Kenapa perlu bentuk sebatian? Semuanya adalah kerana nak mencapai kestabilan seperti kumpulan 18. Okay, nah? Jadi ikatan ni ada dua, iaitu kita ada ikatan ion, mana tadi? Ikatan ion, dan juga kita ada ikatan kovalen. Yang mana ikatan ion adalah kita menderma dan terima elektron, dan ion-ion positif dan negatif terbentuk, dan bila positif negatif terbentuk ada tarikan antara mereka, so terbentuklah sebatian ion. Ikatan ion membentuk sebatian ion. Okay, nah? Kemudian kita ada ikatan kovalen yang mana untuk bukan logam, antara bukan logam dengan bukan logam berkongsi elektron valen masing-masing, juga melibatkan elektron valen, okey, untuk mencapai kestabilan sama macam kumpulan 18, okey, dan ia melibatkan bukan logam sahaja, dan akhirnya dapatlah ikatan kovalen dan membentuk sebatian kovalen. Okey, nah. Jadi bezanya sebatian kovalen adalah dia tak ada ion, dia berkongsi. Jadi tak ada derma, tak ada terima, ion tak ada. Okey, dan ikatan kovalen ada yang tunggal, ada apa? Ganda 2, ada ganda 3, dan contoh-contohnya kita dah tengok tempoh hari. Okey, yang untuk hari ni kita nak tengok sebenarnya adalah ni yang kata silibus baru dalam subtopik baru dalam KSSM untuk sekolah menengah, iaitu dipanggil ikatan hidrogen. Okey. Jadi untuk nak memahami ikatan hidrogen ni, yang pertama kita tengok istilah dia lah. Dah namanya pun adalah ikatan hidrogen, jadi syarat wajib untuk membentuk ikatan hidrogen mestilah ada hidrogen. Okey, maksudnya di dalam molekul tersebut, dalam sebatian tersebut mestilah ada hidrogen. Yang pertama, maksudnya kalau natrium klorida, ada tak ikatan hidrogen? Tidak ada. Sebab natrium klorida tak ada bunyi hidrogen pun dalam tu. So dia tak ada ikatan hidrogen. Maka ikatan hidrogen ni wujud dalam molekul-molekul yang ada hidrogen sahaja. Okey, nah. Dan bukan semua juga. Kejap lagi kita akan bagi formula, bagi petua macam mana nak mengetahui dalam sebatian atau dalam bahan tersebut ada ikatan hidrogen tak. Okay, nah? So kita fahami dulu. Ikatan hidrogen ialah daya tarikan yang terbentuk antara atom hidrogen dengan unsur-unsur nitrogen, oksigen, fluorin, tiga ni. Okey, nah. Yang ada dalam molekul tu juga yang ada nitrogen, ada oksigen, ada fluorin. Jadi contoh yang paling mudah kat sini dalam gambar ni yang dia bagi ni adalah H2O. Okey, nah. H2O. Tengok nah, dalam sebatian air ada hidrogen, ada O. Jadi di dalam molekul air ni, selain daripada ikatan kovalen,
selain daripada dalam, maksudnya dalam ni selain daripada ikatan kovalent, okey, selain dari ikatan kovalent tu apa? Perkongsian antara hidrogen dan oksigen elektron valent masing-masing, maka ada satu lagi dalam ni dipanggil ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Okey. Dan untuk nak cuba mengingatlah dalam molekul yang ada ikatan hidrogen ni, saya bagi petua macam ni. Okey nah, handphone. Tahu handphone? Handphone. Okey. Phone. Okey. Jadi dalam molekul yang ada HF, ada H dengan O, H dengan N, maka dalam tu ada ikatan hidrogen. HF tu macam mana? Iaitu sebatian hidrogen fluorida. Kalau H dengan N, dia bukan HN. NH, NH3. Dalam molekul tu ada nitrogen, ada hidrogen. Jadi inilah 3 molekul yang ada ikatan hidrogen untuk silibus kita punya. Boleh nak? Jadi ikatan hidrogen tu terbentuk macam mana? Di antara molekul air ni molekul air yang pertama. Ini H2O. Hak besar ni dia gambarkan sebagai O. Hak kecil 2 ni adalah H. Okey. Ini satu molekul air. Ini satu molekul air yang lain pula. Satu molekul air yang lain pula. Siapa masuk? Luqman. Ini satu molekul air yang lain pula. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Ini yang ketiga dan seterusnya. Okey nah. Kalau ikut tadi, ikatan yang terbentuk, iaitu kan air ni kan sebab dia bukan logam, kovalent, dia terbentuk di dalam molekul ni sahaja. Itu ikatan kovalent antara hidrogen dengan O, antara hidrogen dengan O. Okey. Tetapi ikatan hidrogen tu dia terbentuk di antara molekul air ni. Kovalent dalam molekul air. Hidrogen antara molekul air. Sebab di sana ada O, di sini ada H. Maka dia boleh membentuk ikatan. Okay, nah, ini grup lain ni. Air yang pertama, molekul air yang kedua. Masih berlaku ikatan antara dua ni. Jadi ikatan ini dipanggil ikatan hidrogen. Yang itulah dipanggil ikatan hidrogen. Jadi dalam kata lain, okey, saya cuba letak slide yang lain. Saya masuk slide yang lain. Andai kata, delete, okey. Andai kata, kalaulah saya gunakan molekul amonia, contohnya NH3 tadi. Ini molekul amonia yang pertama, okey nah. Jadi ikatan di antara N dengan H ni, okey, hak ni adalah dipanggil ikatan kovalent dalam tu. Tapi HT kan ada 3, so ada H kat sini, ada H kat sana. Okay. Jadi ikatan-ikatan ni dipanggil ikatan kovalent. Tetapi di antara NH3 yang pertama dengan NH3 yang kedua ni, H dekat sana dengan N dekat sini, okay, dia ada daya tarikan juga antara H dekat sini dengan N dekat sana ni. Okay. So ini dipanggil ikatan hidrogen. Okey. Jadi molekul amonia ni dia jadi kuatlah sikit. Okey, air pun kuatlah. Okey, macam tu. Itu yang dipanggil ikatan hidrogen. Okey, harapnya boleh. Okey, dalam masa saya cerita-cerita ni, jika ada soalan, boleh mencelah. Hak ni explanationnya sahaja. Macam saya cakap tadilah. Ini molekul air yang pertama, ini molekul air yang kedua. Jadi O asalnya kat sana dah ada ikatan kovalent pertama, kedua dengan hidrogen tu. Tapi O ni juga okay, ada ikatan tambahan dengan hidrogen dari molekul yang kedua. So inilah yang dipanggil ikatan hidrogen. Okey. Peranan ikatan hidrogen dalam kehidupan harian. Okey, nah ni kita tengok sikit. Ini secara umum saja. Apa fungsinya? Bila dia membentuk satu ikatan, memang tak boleh tidak, dia adalah untuk menguatkanlah. Okey, secara mudahnya adalah untuk menguatkan antara satu sama lain, menguatkan ikatan lah. Okey, jadi dalam kehidupan seharian, dia bagi contoh, okey,
dalam struktur rambut. Macam mana dalam struktur rambut? Kita tengok explanationnya kat sini. Okay? Bila rambut dibasahkan, kena air, okay? Air yang melekat pada setiap helaian rambut, okay? Dia ada tarikan dengan molekul protein pada rambut. Dan setiap molekul protein itu dengan air, dia ada ikatan hidrogen. Jadi menyebabkan bila rambut kita basah, dia jadi melekat-lekat. Itu je lah. Faham ke tidak entah. Nampak tak? Dekat rambut kita memang ada unsur hidrogen. Sebab apa? Dalam rambut kita ada molekul protein. Ada unsur hidrogen dalam rambut. Air ada oksigen yang akan menjadi ikatan hidrogen dengan dengan rambut. Jadi antara satu rambut ke rambut yang seterusnya tu, dia akan seolah-olah dihubungkan oleh air itu. Jadi menyebabkan rambut kita bila basah, dia melekat-lekat. Itu sajalah. Okey. Lain lagi adalah yang ni akan menyebabkan rambut melekat sendiri. Sudah tadi kita cerita ikatan hidrogen. Okey. Ada lagi orang masuk. Sana. Kena admit orang masuk. Okey. Okey. Ni pun cerita sama. Selulosa pada kertas. Selulosa pun sama. Ada unsur hidrogen di dalamnya. Okey. Ada unsur O di dalamnya. So akan menyebabkan ikatan hidrogen juga dengan air. Samalah. Okey. Ada banyak contoh lagi lah. Bahan-bahan yang lain. Okey nah. Kesan ikatan hidrogen ke atas sifat fizik bahan. Jadi bila ikatan ni wujud, maka ia makin kuat. Jadi macam saya cakap tadilah, bila makin kuat, susah untuk diputuskan. Itu dia punya paling senang kita nak faham. Susah diputuskan. Maksudnya bila susah diputuskan, dia akan meningkatkan takat didih dan sebagainya lah. Sebab ada ikatan ni, dia akan jadi lebih tinggi takat didih, takat lebur dan sebagainya. Kenapa jadi lebih tinggi? Sebab ikatan antara molekul, antara zarahnya jadi lebih kuat. Okay? Bukan sekadar ada ikatan kovalent, dia juga ada ikatan hidrogen. Daya tarikan antara molekul itu. Okay? Itu konsep yang senang nak faham lah. Okay. Seterusnya lagi, ke atas sifat fizik bahan. Ni ada bagi tahu dah tadi. Okay? Takat didih jadi tinggi. Okay? Cerita macam tu lah. Satu lagi. Sifat fizik bahan. Okey, menyebabkan etanol. Kalau ikutkan etanol ni, okey, tempoh hari kita ada tengok ikatan ion, ikatan kovalent, sebatian ion, sebatian kovalent, antara sifatnya adalah sebatian ion larut air. Sebatian kovalent tidak larut air. Jadi etanol dekat sini, okey, kalau ikutkan adalah sebatian kovalent. Ni etanol ni sebab dia ada unsur-unsur dalamnya adalah bukan logam semuanya. Karbon bukan logam. Hidrogen bukan logam. O bukan logam. Kalau ikutkan dia adalah sejenis sebatian kovalent sebab datangnya dari ikatan kovalent tu. Kalau ikutkan tidak larut air. Okey, tapi kat sini dia ada nampak boleh larut dalam air. Okay, istilah yang sebenarnya kat sini kalau kita boleh saya ketengahkan, kita panggil istilahnya adalah larut campur. Okay, nah. Sebab sebenarnya dia bukan semua kawasan yang larut dalam air tu. Dia sebenarnya adalah pada bahagian OH ni. Kenapa? OH. Petua yang saya bagi tadi tu. Untuk membentuk ikatan hidrogen adalah handphone. Phone. Okay. Yang ada F, ada O ataupun N. Jadi dalam kawasan OH ini saja yang akan larut dalam air. Sebab apa? Dalam air ada H2O. Jadi bahagian OH dari etanol yang ini yang akan membentuk ikatan hidrogen. Bahagian belakangnya tu H dengan C tak ada dalam formula ni. Jadi dekat kawasan C tu tak ada ikatan hidrogen. Jadi kita tak adalah kat situ. Jadi sebenarnya yang larut, yang seolah-olah terikat dengan air tu adalah pada bahagian OH ini sahaja. Boleh nak? Sebab tu dia jadi macam larut campur, kita panggil istilah dia. Ada sebahagian yang larut, sebahagiannya bercampur. Okay? Ini di-explain dekat gambar ni.
Okey, tapi tak pastilah kalau benda gambar ni, darjah ni ada dalam buku teks. Tapi saya tak pasti jika awak tengok sendiri faham ke tak. Okey nah. Nampak nah? Yang bahagian yang menjadi ikatan hidrogen dengan air adalah pada bahagian OH ini sahaja. Kalau H, dia akan terikat dengan O dalam air. O, dia akan terikat dengan H dalam air. Jadi dua ikatan ni, yang pertama dengan yang kedua ni, dua-dua ni dipanggil ikatan hidrogen. Kenapa? Ada hidrogen, ada O. Okey. Itu ikatan hidrogen. Okey, kalau ada nak tanya, boleh tanya sebab kita nak masuk ke subtajuk yang seterusnya, iaitu dipanggil ikatan datif. Ada nak tanya ikatan hidrogen? Ingat hak ni je. Bukan ingat hak ni aja, hak lain pun kena ingat juga. Tapi molekul yang terlibat dengan ikatan hidrogen adalah molekul yang ada F dengan H, O dengan H, N dengan H. Tiga tu. Okey, untuk silibus kita, ikatan hidrogen. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada ikatan datif. Apa itu ikatan datif? Yang ni mungkin istilah yang baru kenal, baru jumpa. Tapi merujuk juga kepada ikatan. Maksudnya benda ni mesti berikat jugalah. Tapi ikatan yang macam mana? Jadi ikatan datif ni adalah sebenarnya adalah merupakan satu perkongsian elektron tetapi yang mengongsikannya adalah satu atom sahaja. Okey, saya colorkan dengan merah. Okey nah. Kalau dalam ikatan kovalen yang kita duk cerita sebelum ni, dua-dua pihak akan menyumbangkan elektron valen untuk berkongsi. Tapi kalau tengok dekat sini, okey, dekat sini dia hanya satu pihak sahaja. Okey nah. Contohnya yang dia bagi dekat sini, NH3. Kan asalnya nitrogen, kalau ikut elektron valen, nitrogen dia punya susunan elektron 25. Okey. Elektron valen dia adalah 5. 3 daripada elektron valennya sudah buat ikatan dengan hidrogen. Okey, ada 3 hidrogen. Ni 3 hidrogen ni. Okey, jadi ada dua lagi elektron valen daripada nitrogen tu yang boleh digunakan. Hidrogen ion, tapi dia bukan dengan semualah. Tengok hidrogen ion kat sini, okey. Bila hidrogen ion yang dah jadi positif ni, dia langsung tak ada elektron. Dia langsung tak ada elektron, tapi nak berkongsi masuk juga dalam tu. Jadi dia boleh berkongsi masuk, tapi dia kena redha, dia kena terima bahawa dia hanya menumpang sahaja dua lagi elektron daripada nitrogen hak valen tu. Dia boleh masuk juga dalam tu, okey, dan dia bawa charge positif dia sekali yang dia dah tak cukup elektron tadi tu, okey, dan bawa bersama dekat sana. Jadilah ikatan datif. Ikatan yang terbentuk ni adalah ikatan datif ni. Ikatan yang terbentuk kerana berkongsinya elektron yang dikongsikan tu disumbangkan oleh nitrogen sahaja. So, itu dipanggil ikatan datif. Boleh? Okey. Kalau hak ni gambar, kod lah rasa susah. Saya tambah slide baru. Saya bagi contoh yang lain. Okey. Okey. Yang ni kita akan jumpa lagi sebenarnya dalam tajuk acid base. Okey. Contohnya, kalau ikutkan air. Okey nah. Air. Okey. Air. Dia sudah komplit ikatan kovalennya air, iaitu di mana O ada susunan elektron 26. Okey? Okey? Ada susunan elektron 26. 26. Okey nah. Bila bergabung dengan hidrogen, hidrogen dia cuma ada satu elektron valen sahaja. Jadi bila bergabung, air ni O ni yang ada 6 ni, dia nak 2 lagi. Jadi O bila dia bergabung, saya ambil hak belakang dia je nah. Saya ambil hak belakang dia je ni. O, saya ambil guna struktur Lewis senang. Okey nah. Dia ada 6. Okey, dia ada 6 elektron valen asalnya. Okey, bila dia nak bergabung dengan H, dia akan letak dia punya elektron tu jadi macam ni. O, okey, hak ni kekal sama 24. Hak satu kat sini, satu kat sini.
Okey, satu daripada elektron ni akan bergabung berkongsi dengan H yang pertama. Elektron hak sini bergabung dengan H yang kedua. Masa ni yang ini dengan yang ini hak berkongsi ni dipanggil ikatan kovalen. Hak ni ikatan kovalen. Okey, ikatan kovalen. Okey. Tapi tiba-tiba ada lagi satu ion hidrogen. Bukan hidrogen lah. Bukan hidrogen. Kalau hidrogen, dia ada satu elektron. Tak ada masalah. Okey, bila dia nak masuk, dia akan berkongsi. Satu. Tapi bila tulis ion hidrogen, maksudnya elektron dia dah tak ada dah. No more elektron. Tak ada elektron dah. Okey dah. Tapi dia nak masuk juga dalam molekul ni. Jadi, hidrogen ni, dia terpaksa pergi menumpang dekat dua elektron, sama ada yang kat sini boleh ataupun yang kat situ pun boleh. Sini boleh, sini boleh. Pilih mana satulah. Dia akan masuk juga dekat dalam tu. Menyebabkan asalnya formulanya H2O. Jadi bila masuk ion hidrogen kat dalam tu, dia akan jadi H3O. Macam dengan dekat NH tadi, slide tadi. Okay? Oleh kerana yang masuk ni adalah ion hidrogen yang ada charge positif, hak ni pun akan bawa bersama charge positifnya tu. Jadi H3O positif. Maksudnya dalam ni sudah ada ikatan datif. Siapa yang memberi lebih tu, yang menyumbangkan tu, O. Kalau dalam kes tadi, ikatan datif, Dah main. Siapa pula main? Minta maaf, saya terkeluar, line terputus. Aduh, hai. Siapa main ni? Ayu ni main ya. Sorry ya. Ni masih bersama dengan saya semua. Syahid. Okey. Tak apa. Rasanya yang saya cakap tadi tu, recording dia akan terus berjalan. Jadi kalau ada pelajar-pelajar yang duk membawang kat saya tadi tu semasa walaupun saya terputus line ni, dia akan masuk sekali dalam video tu. Ada siapa-siapa yang duk membawang kat saya ke? Tak ada cikgu. Oh, tak ada, tak apa. Okey. Jadi saya share balik lah. Nak buat macam mana? Line terputus. Okey. Bukan kawalan kita tu. Jadi banyak jugalah saya duk cakap seorang-seorang tadi tu lah. Okey, tak perasan. Sebab line memang putus. Okey, tak apa. Nanti setakat ni untuk ikatan datif. Saya tak pasti kat mana tadi terputus. Tapi ada tak siapa-siapa yang memang tak faham pun apa itu ikatan datif? Okay, macam contoh Ayu ni. Apakah yang awak kalau orang tanya, bila orang tanya ikatan datif tu ikatan yang macam mana? Apakah perkataan ataupun ayat yang awak nak habaq kat orang tu? Awak nak habaq apa? Tu yang saya dah merahkan tulisan dekat
slide yang saya share, ikatan yang dikongsikan oleh satu pihak sahaja. Okey, nanti tengok balik lah. Nanti bila saya dah upload balik video ni, okey. InsyaAllah lah. Rasanya boleh tengok kot. Okey. Ikatan, sorry mana ni? Okey, ikatan yang dikongsikan dari satu atom saja. Jadi contoh yang diberi oleh slide, adalah molekul ni adalah molekul NH3. Molekul ni adalah molekul NH3. Kalau ikutkan, kita buat ikatan kovalen macam kelas yang lepas, dia ni dah stabil dah pun. Nitrogen bila berkongsi dengan 3 hidrogen ni, dia dah capai 8 elektron valen dia. Tak ada masalah. Tapi, okey, 25 susunan elektron nitrogen ni, 3 sudah pun berikatan dengan 3 hidrogen. Ada lagi 2 yang tak berikatan. Kalau ikutkan tak ada masalah pun kalau dia tak berikatan. Sebab daripada hasil ikatan dengan hidrogen tu dia dah jadi 8. Tapi ada ion hidrogen yang nak masuk bersama dalam tu. Jadi dia terima. Jadi bila nak masuk, hidrogen ion ni dia dah tak ada elektron. Nak derma ke, nak kongsi ke, ion hidrogen dia dah, maksudnya dia dah habis dah elektron. Okey, elektron valen dia tu. Jadi dia nak masuk juga dalam molekul ini, maka dia kena berkongsi 2 elektron yang ada lagi daripada nitrogen hak valen tu. Jadi ikatan hak ni adalah ikatan datif. Maksudnya yang mewujudkan ikatan ni adalah datangnya daripada elektron nitrogen. Kalau hak bawah ni bukan ikatan datif nah. Sebab apa? Sebab ikatan yang terbentuk setiap nitrogen dengan hidrogen ni, dua-dua menyumbangkan elektron. Dua-dua menyumbangkan elektron. Jadi ini bukan ikatan datif. Yang atas sahaja. Ni yang saya tunjuk slide yang tambahan tadi. Kalau saya bagi contoh yang lain, air, H2O. O sudah ada 6 elektron valen dia dekat luar. Okey, 2 daripadanya dikongsikan dengan H. Ini yang pertama, ini yang kedua. Tapi ini bukan ikatan datif. Sebab apa? H pun sumbang elektron, O pun sumbang elektron. Jadi ini adalah ikatan kovalen lagi. Tapi jika ada ion hidrogen yang nak masuk juga, dia masuk ke dalam ni, dia akan pergi kepada balen elektron yang ada pada oksigen. Dia masuk dekat sana. Maka ikatan yang terbentuk di antara ion hidrogen dengan sini, di sinilah yang kita panggil ikatan datif. Siapa yang menyumbangkan elektron? Oksigen. Boleh nah? Itu ikatan datif. Okey. Seterusnya, hak last. Last. Ikatan logam. Okey nah? Ini juga benda yang baru dimasukkan dalam KSSM. Okey. Tapi awak batch yang kedua lah. Batch 2021. SPM yang dah pun belajar tahun lepas, tapi kita tak ada tahun lepas punya batch. Jadi awak first batch lah di SMKAPD ni yang belajar tentang ikatan logam, semua benda-benda ni. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ikatan logam? Bila sebut ikatan logam, hak ni awak boleh macam mungkin ada idea lah. Sebab ikatan logam yang mengikat. Boleh nah? Kalau sebelum ni kita ada bagi tahu, saya tambah slide. Saya ada bagi tahu, okay, kita buang hak ni, delete, okay. Kita ada sebelum ni yang mana kita panggil ikatan ion yang mana antara ion positif yang datang dari logam, okay, dengan ion negatif yang datang daripada bukan logam. Ni ikatan ion yang pertama, kita dah belajar. Kemudian kita ada ikatan kovalen. Kovalen. Okey nah. Yang ini antara bukan logam. Okey. Sekarang ni kita ada ikatan logam. Hak datif dengan hidrogen tu biarkanlah. Ikatan logam. Ikatan logam ni dia bukannya logam berlainan. Dia adalah dalam logam yang sama. Dalam logam yang sama. Keyword dia yang sama. Okay. Bukan maksudnya kita ambil logam zinc buat ikatan dengan logam kuprum. Bukan.
Dia adalah di antara zarah yang ada dalam logam yang sama. Okey. Macam mana boleh terbentuk ikatan logam? Okey. Ikatan logam ni dia terbentuk, okey. Maksudnya atom-atom yang ada dalam logam tu dia jadi macam duduk rapat, terikat dan sebagainya tu, macam mana boleh ada ikatan oleh apa? Boleh menjadi duduk dekat. Sehingga kan dia tu kira menjadi pepejal lah nanti. Okey. Bagaimana? Okey. Di sini konsep dia ada. Okey. Atom logam tersusun rapat dan teratur dalam keadaan pepejal. Tengok kat sini. Ini keyword dia. Okay, kita ambil highlighter. Logam juga, walaupun zinc ke, cuprum ke, natrium ke semua, mereka juga ada elektron valence yang boleh didermakan dengan mudah dan juga dinyah setempatkan. Okey. Dinyah setempatkan. Bagaimana tu? Maksudnya dia berada di sekitar ni. Bila dia duduk ramai-ramai macam ni, atom logam ni duduk banyak-banyak macam ni, ramai-ramai macam ni, okey. Dia macam seolah boleh pimai macam tu. Okey. Dia duduk dekat situ. Okey. So, bila nak ambil kat mana ni? Okey. Ambil kat sini lagi. Okey nah. Walaupun dalam keadaan pepejal, okey, walaupun dia tak bergerak, dia kat sini dia tak kongsi. Bergerak ni dia tak bergerak, dia tak ada kongsi, dia tak ada derma, dia tak ada terima. Okey, dia akan berada di situ sahaja. Tetapi apabila untuk nak menghasilkan bercas positif terbentuk ni, okey, ada elektron valen ni yang bergerak di antaranya ni. Okey, bergerak di antaranya. Tapi dia duduk di setempat kat situ. Macam mana nak cakap ni? Bila dia sudah ada banyak di sekitar kawasan-kawasan atom tu, okey, dia membentuk daya tarikan elektrostatik antara lautan elektron dan ion logam bercas positif membentuk ikatan logam. Apa maksud lautan elektron? Lautan elektron itu adalah elektron-elektron yang duduk elektron valen itulah yang dia duduk kat luar kat situ. Okey? Bila dia duduk kat luar kat situ menyebabkan ada tarikan-tarikan antara setiap mereka itu. Jadilah ikatan yang seperti itu dipanggil ikatan logam. Okey, kita tengok kat sini. Cuba kita tengok kat sinilah. Kod-kod boleh nak faham. Okey? Okey? Pembentukan ikatan logam. Yang duduk kat luar ni macam biasa, ini adalah elektron valen. Elektron yang duduk dekat keliling, dekat luar, petala paling luar. Okay? So, bila ada banyak elektron yang duduk kat luar macam ni, ini yang kita panggil istilah lautan elektron. Lautan elektron. Okay? Dan ion logam bercas positif, bila elektron dia tu kalau nak keluar dan sebagainya, dia keluar dekat sekitar ni, dia akan bercas positif. Okay? Dan bila bercas positif, ada tarikan dengan sesuatu yang negatif tu, itulah yang dikatakan ikatan logam. Mana kat sini? Okey. Kat situlah. Ini je lah explanation dia. Jadi kalau nak tak faham juga lagi, insya-Allah lah nanti kita akan cerita lain. Saya cuba explain dalam sudut lain pula. Okey. So itulah ikatan logam. Okey. Seterusnya, saya nak pergi ni. Kekondaksian elektrik logam. Okay. Terminal negatif, terminal positif. Elektron bergerak dari terminal negatif ke terminal positif. Itu biasalah. Sebab elektrik, ingatlah. Elektrik sebenarnya adalah merujuk kepada elektron. Okay. Yang bergerak. Memang perkataan root word dia pun memang benda yang sama. Elect. Okey nah? Sebab tu dia ada kena mengena sebenarnya. Elektrik, elektron. Elektrik tu sebenarnya adalah elektron yang bergerak. Dan bila elektron ni kan bercas negatif, memanglah dia akan bergerak ke terminal positif. Negatif memang akan tertarik ke terminal positif. Okey? Dan yang akhir sekali sebenarnya saya tak tulis dalam subtopik yang kita nak bincang tadi. Tapi sebenarnya hak ni adalah
hasil daripada hak kita belajar dalam sesi yang lepas. Ikatan ion, ikatan kovalen. Menghasilkan sebatian ion, sebatian kovalen. Okey, just recall balik hak tadi, hak kelas kita yang lepas lah dalam saya duk cerita tu. Okey. Jadi saya nak stop sharing hak ni. Seterusnya saya nak bawa pelajar-pelajar untuk tengok soalan. Okey nah, kita akan bincang soalan. Okey. Okey, nampak soalan yang saya letak? Respons orang? Nampak ego. Okey. Kita akan sambung soalan struktur. Kelas yang lepas kita dah habis sampai soalan objektif nombor 10. Jadi hari ni kita sambung soalan struktur. Kita tengoklah kalau keluar ikatan ion ke, ikatan kovalen ke, ikatan hidrogen, ikatan datif, ikatan logam. Kita tengok dekat soalan struktur apa yang ada. Okey dah, cuba kita tengok yang pertama. Sebatian X yang ini berkongsi elektron antara O dengan H. So ini adalah ikatan kovalen, sebatian X. Sebatian Y ada ion positif, ada ion negatif terbentuk. Jadi ini adalah ikatan ion. Tapi awas anak-anak pelajar, dekat sini mana draw? Dekat sini dia bukan tanya jenis ikatan. Dia tanya nama bagi sebatian. Ke hak ni saya suruh jawab sendiri tempoh hari Saya suruh jawab sendiri Cikgu suruh try buat. Tapi ada orang hantar tak? Rasanya Kristina je yang ada tanya saya tentang soalan ni satu. Tapi tak adalah hantar, cuma tanya je kan. Tak apalah. Anggaplah kita bincang je lagi ni. Okey dah. Ingat dah. Jadi dekat sini dia bukan tanya jenis ikatan. Dia bukan tanya jenis sebatian. Dia nak nama sebatian. Jadi jangan tertukar. Yang ni dia cuba keliru sikit. Kita belajar tajuk ikatan kimia, kita dah sampai ke sebatian, tiba-tiba dia tanya nama. Bukan jenis lah, nama. Jadi bila nama, kita kena bagi nama sebatian X ni iaitu kombinasi antara H dengan O. H dengan O kombinasinya H2O, maka sebatian X adalah air. Boleh nah? Jadi kalau calon selalunya dia akan miss jawapan kat sini, dia akan bagi tulis kat sini adalah kovalen. Kovalen tu kalau ditanya apa? Jenis sebatian. Jenis ikatan, barulah kovalen. Nama air. Okay. So sebatian Y, apa dia Kristina tempoh hari? Y tu apa? Nama sebatian? Okay. So yang ini adalah natrium klorida. Okey, boleh. Seterusnya, merujuk kepada sebatian X. Apakah keadaan fizik sebatian X pada suhu bilik? Air pada suhu bilik. Keadaan fizik dia, apa dia? Keadaan fizik ni tiga lah. Pepejal, cecair, gas. Jadi cecair. Cecair. Agak-agaknya kalau dia tanya sebatian Y dalam pada suhu bilik. Apa keadaan Y pada suhu bilik? Natrium klorida. Garam hak makan kat rumah. Suhu bilik adalah pepejal. Dia pepejal. Okey. Dua. Apakah tujuan atom hidrogen membentuk ikatan kimia? Jadi kat sini, kalau pelajar terpengaruh dengan perkataan tujuan atom hidrogen membentuk ikatan kimia, dia mungkin akan jadi keliru nak tulis apa. Jadi kat sini awak tengok apakah tujuan ikatan kimia terbentuk. Ikatan apa? Ikatan ionik ke? Ikatan ion ke? Ikatan kovalen ke? Apa tujuan dia? Awal kita belajar tentang ikatan kimia. Kenapa berlakunya ikatan kimia? Adalah untuk nak bagi jadi stabil sama macam kumpulan 18. Jadi kita apa yang kita nak tulis kat sini? Untuk mencapai, tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan susunan
elektron oktet atau duplet. Sama seperti kumpulan 18 lah. Iaitu elektron valennya ada hak 8 dan helium elektronnya ada 2. Duplet ni maksudnya 2 lah. Oktet ni maksudnya 8. Ingat lah. Jadi tujuan buat ikatan kimia tu kenapa? Kenapa hidrogen berkongsi elektron dengan oksigen? Kenapa natrium bagi elektron valennya kepada klorin jadi klorida? Kenapa klorin terima elektron? Semua-semua tu adalah tujuannya untuk mencapai kestabilan susunan elektron oktet ataupun duplet. Itu jawapannya. Ya. Jadi kalau kat sini dia tak tulis kat sini apakah tujuan ikatan kimia. Boleh je. Tapi dia letak atom hidrogen ni supaya pelajar akan jadi keliru sikit lah kalau tidak memahami maksud soalan. Ya nah? Okey. Merujuk kepada sebatian Y, natrium klorida tadi nah. Natrium klorida. Nyatakan satu sifat fizik sebatian Y. Oleh kerana sebatian Y itu ikatan yang terbentuk antara ion positif, ion negatif. Ikatannya tu kuat. Jadi antara yang saya cadangkan tempoh hari adalah berkenaan dengan takat beku. Bukan takat beku, sorry. Z. Allah, padam sana. Okey. Takat takat lebur ataupun takat didihnya tinggi. Okey. Dekat soalan ni dia tak tanya kenapa, tapi kata kalau kita tanya kenapa. Kenapa ya takat lebur, takat didih tinggi? Yang ini selalu kita kena kaitkan dengan tarikan. Tarikan yang kuat. Jadi perlu tenaga yang banyak. Okey. Jadi kenapa sebatian Y tu tarikannya kuat? Dia adalah ikatan ion. Jadi takat lebur, takat didih tinggi. Lagi selain daripada takat lebur, takat didih tinggi, sebatian ion ni oleh kerana dia ada ion, dia ada charge. Okay, nah? Kita ada dia boleh, mana ni kita sifat fizik ni lah. Hak lain lah, dia ada banyak sebenarnya, bukan takat lebur, takat didih je. Dia juga boleh larut air. Juga larut, apa perkataan macam tu? Larut dalam air. Okey. Lagi dia adalah boleh konduksi. Boleh konduksi elektrik. Tapi ada syarat lah. Boleh konduksi elektrik sama ada dalam bentuk larutan. Satu lagi tak muat kat sini. Ataupun leburan. Okey, konduksi elektrik. Okey, dah 3 lah yang ada sebenarnya kat sini. Tapi pilih salah satu je. Sebab dia nak bagi satu markah je. Jadi antara 3 ni pilih satu yang awak lebih mudah ingat lah. Takat lebur, takat didih tinggi, larut air, konduksi elektrik. Okey. Nyatakan jenis zarah bagi sebatian Y. Jenis zarah ni ada 3 je. Sama ada atom, molekul, ataupun ion. Okey. Nak minta tanya seorang, apakah jenis zarah bagi sebatian Y? Atom ke, molekul ke, ion? Siapa ada kat sini? Luqman ke? Ni Luqman, kita ahli baru kelas kita ni, dia pun dah belajar sampai tajuk 6. Okey, Luqman, boleh respon sikit, nak dengar suara. Jenis zarah sebatian Y. Ion. Ion, alhamdulillah. Kenapa pemalu ni? Ramai yang tahu ni, rasanya yang lain pun tahu ni. Okey, cuma segan nak bunyi suara. Okey. Yang lain-lain ni dah kenal ke? Dah kenal ke? Kok dalam kelas yang Google Meet lain tu dah tunjuk muka. Saya kat sini jarang je tunjuk muka. Tak answer mana cikgu kimia ni. Jadi mungkin Luqman tak pernah tengok. Okey. Dah kenal ke Luqman? Yang lain dah pernah tengok ke Luqman ni? Dok. Tak pernah tengok lagi. Tak apa. Di hujung nanti kita minta Luqman buka kamera tunjuk wajah dia nah. Selfie. Okey. D. Hidrogen bertindak balas dengan klorin membentuk sebatian Z.
Hidrogen adalah bukan logam. Okay, nah? Klorin juga bukan logam. Bukan logam. Maka sebatian Z terbentuk ini adalah sejenis sebatian kovalen. Okay, nah? Kalau dia tanya jenis ikatan, ikatan pun kovalen, sebatian pun kovalen. Okay, nah? Tapi kalau ditanya apakah nama sebatian Z, hidrogen dengan klorin dia akan jadi hidrogen klorida. Kalau dia tanya nama sebatian Z, kalau dia tanya jenis sebatian Z, kovalen. Ikatan kovalen juga. Okey, nah. Tulis susunan elektron bagi atom klorin. Okey, beberapa kali dah saya pesan, klorin ni di antara 20 unsur pertama yang ada dalam jadual berkala. Bermula dengan siapa? Hidrogen, helium, natrium, gudu-gudak dalam unsur yang ke-20. Jadi atom klorin ni, okey, saya tak pasti pelajar dah hafal ke belum. Dia adalah unsur yang ke-17. Klorin ni adalah unsur yang ke-17. Maksudnya apa? Protonnya 17, elektronnya pun ada 17. Maka susunan elektronnya adalah 287. Okey. Siapa yang dah hafal ni? 20 unsur pertama ni. Aida? Ada hafal tak? Aida orang pertama masuk hari ni. Hafal tak? Belum. Okey, tak apa. Tulis formula bagi sebatian Z. Formula bagi sebatian Z. Macam mana nak tahu? Okey nah. Jadi kita tengok kat sini, kalau hidrogen, okey, hidrogen dia ada satu elektron valen. Walaupun dia tak suruh tulis, hidrogen adalah unsur yang pertama. Jadi dia ada satu elektron valen. Jadi kalau dia nak jadi stabil macam kumpulan 18, dia tak boleh jadi oktet dah, dia tak boleh jadi 8. Dia mesti ambil satu lagi untuk jadi duplex. Boleh nah? Jadi hidrogen dia nak berapa lagi hidrogen? Dia nak satu lagi. Okey, klorin pula dia ada 7 elektron valen, pun nak satu lagi. Jadi satu tu dia nak minta dari siapa? Minta dari hidrogen. Hidrogen dia nak minta dari siapa? Minta dari klorin. Jadi seolah-olahnya nisbah yang terjadi antara hidrogen dengan klorin ni adalah hidrogen nak satu, klorin pun nak satu. Pucuk dicerita ulang mendatanglah. Mereka akan berkongsi satu-satu tu. Contohnya seolahnya hidrogen ada satu anak lelaki. Klorin ada satu anak perempuan. Okey nah. Jadi mereka kahwin jadilah besan, maka keluarlah formulanya HCl. Boleh nah? Andai kata dekat soalan lain, contohnya lah, kalau kat sini dia kata antara hidrogen dengan oksigen. Kan kita dah tahu dah pun formula dia H2O, H2O. Tapi macam mana boleh keluar H2O tu? Hidrogen susunan elektronnya adalah 1. Oksigen adalah unsur yang ke-8. Ni pentingnya kita hafal unsur yang ke-berapa tu. Sebab takut dia tak bagi maklumat proton elektron. Jadi kalau oksigen unsur ke-8, susunan elektronnya adalah 2, 6. Jadi kita nampak kat sini, hidrogen nak berapa lagi elektron? Nak kongsi berapa elektron? Hidrogen kita nampak dia nak satu lagi elektron. Okey. Oksigen pula nak berapa lagi elektron? Nak capai jadi oktet. Dia nak 2. Jadi kita tak letak cas lah sebab ni bukan hak ion punya. Ini kovalen punya. Okay, nah? Ni kovalen je. Jadi hidrogen nak satu tu minta dari siapa? Minta dari O. O nak 2 lagi minta dari siapa? Nak kongsi? Minta dari H. Jadi H kena ada 2, O kena ada 1. Sebab tu formulanya adalah H2O. Macam tu nah. Jadi sama dekat sini. Kalau sebelum ni kita buat ion, itu untuk sebatian ion. Tapi ini untuk kovalen nah. Hanya kaedah sahaja. Saya tak pasti cikgu lain buat macam mana untuk nak membentuk formula sebatian kovalen. Mungkin Lokman boleh share nanti kalau cikgu di sekolah lama dia buat macam mana. Okey. Tapi konsepnya tetap sama. Kalau dia ada 7 elektron valen, dia nak satu lagi, so dia pun kena kongsikan satu dia punya elektron valen. Macam itulah konsep dia. Tetap sama.
Cuma cara nak mendapatkan tu je. Okey. Nyatakan jenis sebatian. Jenis ikatan. Jenis ikatan, maka perkataan pertama kat sini awak pun kena letak perkataan ikatan. Jangan terpedaya dengan perkataan Z ni. Sebatian ni. Jenis ikatan, oleh kerana ni bukan logam, maka yang terjadi di sini adalah ikatan kovalen. Okey. Bagi calon yang tak berhati-hati, soalan tanya jenis ikatan sebatian Z. Dia pun bagi jawapan sebatian kovalen. Okey. Jika dia tulis jawapan ni kat sana, dia akan dapat salah. Cikgu, betul lah. Sebatian Z ni, H dengan Cl, betul lah sebatian kovalen. Cikgu kan kata sebatian kovalen. Ya, dia memang sebatian kovalen. Tapi soalan bukan tanya jenis sebatian. Soalan tanya jenis ikatan. Walaupun betul, tapi ini bukan jawapan kepada soalan. Soalan nak jenis ikatan. Boleh nah? Okey. Macam orang tanya, awak apa nama? Awak pun jawab, saya seorang lelaki. Nak tanya siapa? Syahir lah contohnya kan. Orang tanya Syahir, awak ni apa nama? Syahir pun jawab, saya seorang lelaki. Oh, salah. Apa pula salah? Syahir memang lelaki pun. Tapi Syahir tidak menjawab soalan orang. Orang tanya nama, bukan tanya jantina. Sama juga dekat soalan ni. Dia tanya jenis ikatan, bukannya jenis sebatian. Harapnya boleh faham lah. Okey. Seterusnya nombor 2. Jadual menunjukkan nombor proton bagi 3 unsur C, Na dan Cl. Okey nah. Mana soalan dia? Okey. Nyatakan nama bagi NaCl. Allah, mudahnya soalan. Nama dia apa dia? Natrium klorida. Okey. Saya nak kali benda ni sat. Okey, natrium klorida. Nyatakan jenis ikatan. Okey, nak tanya siapa yang ada? Syahir, apakah jenis ikatan bagi natrium klorida? Sebab tadi saya dah guna contoh nama Syahir. Syahir, saya tanya balik. Apakah jenis ikatan bagi natrium klorida? Jenis ikatan sama ada ikatan kovalen atau ikatan ion. Syahir. Syahir. Lah, hilang dah Syahir. Oh, ingatkan ada lagi. Masuk balik Syahir. Ikatan ion. Alhamdulillah. Tahniah. Ikatan ion. Okey nah. Sebab kita tengok kat sini beberapa cara lah. Logam dengan bukan logam. Natrium tu dia akan jadi ion positif. Klorin akan jadi ion klorida. Klorin negatif. Macam itulah. Okey. Bagaimana nak terangkan natrium klorida terbentuk? Okey. Nak terangkan, kita cuma bagi tahu atom natrium derma 1 elektron membentuk ion natrium lah. Okay, itu yang pertama. Poin yang pertama. Untuk nak membentuk NaCl, dia ada daya tarikan antara ion natrium dengan ion klorida. Tapi sebelum nak membentuk ion natrium, atom natrium perlu derma dulu 1 elektron. Kenapa perlu derma 1 elektron? Kita ambil, Allah nak telajak dah. Kat sini. Kita buat susunan elektron dia. Walaupun nombor proton ni, dia bagi kat sini nombor proton, tapi elektronnya samalah. Okay, nah? Jadi untuk karbon susunannya 24. Untuk natrium 281. Untuk klorin 287. Jadi natrium ada 1 elektron valen. Sebab tu dia derma 1 elektron. Dan bila dia derma 1 elektron jadi ion Na. Okey, lepas tu klorin pula, atom Cl terima 1 elektron membentuk Cl negatif. Dan poin yang ketiga, Na plus
terikat, tertarik pun boleh. Okey, dengan siapa? Dengan Cl minus membentuk NaCl. Tu cara dia membentuk. Tapi hak ni tak payah lukis nah. Kadang-kadang terangkan pembentukan NaCl, lukiskan pembentukan NaCl. Dia lain tu. Kalau lukiskan, jadi awak tak perlu ayat. Terangkan, awak cerita dengan ayat. Okey nah. Tuliskan susunan elektron bagi atom C. Dah buat tadi kat atas nah, iaitu 2, 4. Ion, tuliskan susunan elektron bagi ion bagi atom Na. Okey, nak tanya 281 atau 28? Nak tanya siapa pula ni? Sebab tadi kan kita tulis untuk natrium tadi. Okey, ni natrium tadi 281. Atom natrium. Tapi kat sini dia tanya ion bagi atom natrium. Okey, nak tanya siapa pula ni? Saya tanya, tadi rasa macam ada Muslihah masuk, tak ada. Saya tanya Kristina pula. Kristina pula. 281 ke 28? 28. Okey, tahniah. 28 sebab dia nak ion lah. Okey, selalunya calon masa dulu-dululah. Okey, ini alhamdulillah hari ni belajar masih fresh. Semasa kalau calon yang lama-lama, saya jumpa lama lah. Bila masa jawab dalam periksa, dia tercareless. Dia ambil 281. Sebab apa? Nampak atom Na. Hati-hati nah, dia bukan nak untuk atom Na. Dia nak ion bagi atom Na. Okey. Kemudian C bertindak balas dengan Cl membentuk sebatian Q. C bukan logam, Cl bukan logam. So ini adalah covalent punya jenis sebatian. Tulis formula kimia bagi sebatian Q. Jadi C ada 4 elektron valen, Cl ada 7 elektron valen, jadi nak satu lagi. C ada 4 elektron valen, nak 4 lagi lah elektron. Minta dari siapa? Cl. Cl nak satu lagi sebab dia dah ada 7. Nak minta dari siapa? Minta dari C. Maka formula yang terbentuk adalah CCl4. Boleh nak? Tulis formula. Tak payah buat hak dia kongsi-kongsi tu sebab dia nak formula je. Nyatakan satu sifat fizik bagi sebatian Q. Okey. Hak ni dia berlawanan dengan sebatian hak tadilah. Tadi kan sebatian ion. Jadi sebatian Q ni adalah sebatian covalent. Jadi kalau tadi sebatian ion larut air. Jadi hak ni tidak larut air. Okey. Dia nak satu je. Tapi kat sini saya bagi pilihan lah. Nanti saya letak macam ni. Maksudnya awak boleh bagi hak lain lagi ni. Pilih salah satu je. Tidak larut air. Kalau tadi, hak ion tadi, sifat sebatian ion tadi, mengkonduksi elektrik. Yang ini tidak alih elektrik. Tidak mengkonduksi elektrik. Okay. Ada lagi pilihan. Yang tadi, sebatian ion tadi, takat lebur, takat didih, tinggi. Yang ini kita akan bagi takat lebur dan takat didih tadi tinggi, hak ni rendah. Okey nah. Dan saya nak letak satu lagi. Oleh kerana sebatian Q ni dia tidak larut air, sebenarnya untuk pelarut ni ada lagi sebenarnya. Dia boleh larut dalam pelarut organik. Okey. Banyaknya cikgu bagi. Ada 4 notanya. Dia nak berapa? Nak satu je. Masa SPM, masa jawab exam, oleh kerana dia nak satu, awak tulis satu je. Walaupun awak boleh ingat ke 4 ataupun lebih lagi ke. Okay? Tapi masa exam, jangan tulis lebih. Tulis satu sahaja. Okay, itu untuk kimia. Boleh nak? Okay. Dah 12.10 ni. Banyak juga ni. Lama juga ni. Okay. Jadi untuk seterusnya, dah habis pun soalannya ni. Okay, maksudnya tajuk seterusnya adalah asid, base dan garam.
Tapi saya rasa insya-Allah lah mungkin untuk next kelas tu saya akan cuba cari soalan-soalan lagi yang berkenaan dengan ikatan ni. Okey. Jadi sebelum kita tamat sesi hari ni, saya open dulu jika ada nak tanya soalan. Sunyi sepi. Tak ada. Jadi saya harap semua pelajar akan melengkapkanlah jawapan pada modul dan make sure faham. Dah tulis-tulis berdasarkan apa yang saya explain dekat sini, okey? Tapi nanti make sure faham. Jika ada kekeliruan semula, boleh tanya. Okey. Ni macam mana? Sedia tak ni Luqman nak tunjuk wajah dekat rakan-rakan ni? Sebenarnya gambar saya tu saya pakai hak saya sendiri. Orang lain ni pakai gambar lain-lain ni. Syahir sebenarnya bukan rambut putih Syahir. Ni Aida ni macam ni ya. Peminat Palestin. Kristina dengan Ayun ni tak ada gambar. Hak saya memang muka ni. Luqman nak tunjuk muka kah? Oh, keluar terus. Okay, so saya akan stop kat sinilah. Okay, kalau tak ada apa-apa boleh left Google Meet kita lah. Okay.